Cikgu minta respon dalam chat Okey, kita ada 4 orang buat dulu. 4 orang yang ada dalam kelas ni lah. Jadi cikgu minta kita ambil masa sikit lagi 2 minit. Tengok dia orang boleh masuk atau tidak. Okey, kita akan mulakan kelas dalam pukul 8.37 lah Okey, kita tak boleh tunggu. Sebab nanti kamu ada kelas yang lain lagi. Kan. Okey, yang baru masuk, cikgu minta respon dekat dalam chat. Okey, boleh nampak tak slide tu? Jelas atau tidak? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan dengan standard kandungan yang baru 4.6 kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, standard pembelajaran hari ini ada 4. Okey. Yang pertama 4.6.1 berkomunikasi mengenai kemandulan dan cara mengatasinya. Okey, yang seterusnya 4.6.2 membezakan kaedah pencegahan kehamilan. 4.6.3 menyedari kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey, dan yang terakhir sekali 4.6.4 mengkritik penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. Okey, jadi bila kamu belajar dalam topik ni, okey, penguasaan yang perlu kamu capai ialah kesemua ni lah 4.6.1 sehingga 4.6.4. Okey, jadi cikgu minta bila cikgu keluarkan standard pembelajaran ni, kamu buat catatan. Okey, jadi adakah kamu faham setiap standard pembelajaran ni? Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh? Faham? Okey, apa objektif kita hari ni? Sebenarnya standard pembelajaran ni objektif kita lah. Apa yang kita nak capai untuk hari ni. Okey. Okey, jadi ini akan menentukan kriteria kejayaan anda lah. Okey. Okey, sebelum kita mulakan dengan yang banyak benda-benda yang kita perlu tahu tentang topik ni. Okey, kita kena faham satu maksud yang kita kenali sebagai kemandulan. Okey, jadi apakah definisi kemandulan? Okey, kemandulan ni boleh didefinisikan sebagai kegagalan untuk menghasilkan anak. Okey, dalam kes ni kegagalan menghasilkan anak ni adalah saya fokuskan lebih kepada pasangan yang berkahwin yang berkahwin. Okey, jadi kalau kita tengok jantina manakah yang boleh mengalami kemandulan? Okey, biasanya kedua-dua jantina boleh mengalami kemandulan. Tidak kira lelaki ataupun perempuan. Okey, setakat ni jelas tentang konsep kemandulan? Boleh? Boleh respon dekat chat. Cikgu minta jangan senyap je. Type dalam chat. Bila cikgu tanya, kamu jawab. Okey, jadi baru kelas kita akan menjadi aktif. Okey? Okey, bagus.
Okey, sebab-sebab kemandulan, okey, kita fokuskan kepada jantina yang pertama iaitu lelaki, dan seterusnya kita akan tengok juga rawatan untuk kemandulan ni bagi lelaki. Okey, kalau kita tengok kat sini, sebab utama pada lelaki ada 4. Okey, yang pertama ketidakhadiran sperma. Okey, kemudian bilangan sperma yang sedikit atau kurang. Okey, kemudian sperma yang tidak normal. Okey, mati pucuk, kegagalan zakar menegang. Okey, dan akhir sekali sperma tidak berfungsi. Okey, jadi ini adalah antara faktor-faktor atau sebab yang menyebabkan kemandulan bagi lelaki. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita fokuskan kepada ketidakhadiran sperma, okey, apa yang perlu dibuat dalam merawat masalah ini ialah yang pertama ialah membuang sebarang sumbatan di dalam tiub di antara testis dan vesikel semen. Okey, jadi tengok mesti ada berlaku penyumbatan tak dekat ruang tersebut. Okey, sebab kat sini adalah tempat di mana sperma tu akan disalurkan. Okey, kemudian yang kedua, bilangan sperma yang sedikit atau kurang. Okey, jadi rawatan dia kamu kena berhenti merokok, okey, mengurangkan tekanan, berhenti mengambil minuman beralkohol. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini sepatutnya sebagai orang yang beragama Islam, okey, kita tak akan ambil lah benda-benda ni terutamanya sekali ialah minuman beralkohol. Okey, kemudian yang ketiga, sperma yang tidak normal. Okey, jadi kat sini rawatan dia ialah mengambil pil hormon. Okey, pil hormon ni biasanya akan dicadangkan oleh pakar-pakar perubatan iaitu doktor lah. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya mati pucuk, kegagalan zakar menegang. Okey, mengambil ubat yang ditentukan oleh doktor. Okey, menjalani kaunseling untuk menangani masalah yang mungkin berpunca daripada faktor emosi dan psikologi. Okey, jadi kadang-kadang faktor emosi dengan psikologi juga, okey, walaupun badan itu sihat tetapi disebabkan oleh faktor emosi dan psikologi juga boleh menyebabkan masalah mati pucuk atau kegagalan zakar menegang. Okey. Okey, yang seterusnya sperma tidak berfungsi, mengguna sperma penderma yang dimasukkan ke dalam uterus wanita semasa fasa subur wanita. Okey, jadi kat sini kena ada dua sebab lah kalau kita tengok kadang-kadang bila kita nak gunakan sperma penderma ni, biasanya kat sini akan ada isu di kalangan agama lah, agamawan Okey, jadi kat sini kita kena tengok dulu. Okey, jadi kadang-kadang konsep sini tak berapa sesuai untuk digunakan. Biasanya kalau kita nak tengok, kalau sperma ni okey, biasanya dia akan cuba sedaya upaya, doktor akan cari sedaya upaya ialah mesti daripada sperma bapa itu sendiri. Okey. Okey, jadi ini adalah antara penyebab dia lah. Jadi kalau yang kelima ni biasanya ada isu agama ada isu agama. Jadi kita akan tengok kat sini lah. Jadi dalam agama kita kena tengok, okey, boleh atau tidak boleh. Sebab dalam agama Islam kita penting menjaga nasab atau keturunan. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, sebab-sebab kemandulan perempuan dan rawatannya. Okey, bagi perempuan ada 4. Okey, yang pertama kegagalan pengovulan. Okey, boleh respon kat cikgu tak? Okey, pembelajaran yang lepas. Apa maksud pengovulan? Cikgu nak semua orang type dekat dalam chat. Cikgu nak tengok respon kamu. Kamu faham tak pembelajaran yang lepas? Okey, apa maksud kegagalan pengovulan? Okey, type dekat ruang chat, cikgu bagi masa. Apa maksud pengovulan? Senyap je ni. Cepat-cepat.
Apa maksud pengovulan? Ingat ke tak ingat? Okey, cikgu minta maaf sebab cikgu tak boleh direct mic. Okey, sebab apa bila cikgu rekod rakaman ni, suara kamu saya tak dengar. Okey. Jadi saya nak kamu respon dekat dalam chat. Okey, soalan saya yang pertama tadi, okey, apakah maksud pengovulan? Okey, respon dekat chat. Senyap ini. Okey, kalau tahu cakap tahu, kalau tahu cikgu nak kamu bagi jawapan. Okey, kalau tidak tahu kamu cakap tak tahu atau tak ingat. Okey, respon dalam chat. Okey, tak ingat. Afiq, yang lain? Okey, yang lain ni okey ke? Yang senyap ni? Okey, jadi cikgu rasa ramai yang tak ingat ni. Okey, jadi masa kita memperkenalkan pengovulan ni, sebenarnya kita belajar itu, kita perkenalkan proses pengovulan ni adalah pada peringkat kitahid. Ingat tak lagi kitahid? Ada berapa fasa kitahid? Respon cepat. Cikgu nak tengok respon. Saya nak tengok perkembangan kamu. Okey, ada 4 fasa. Okey. Jadi dalam salah satu fasa tu akan berlakunya satu proses pengovulan. Agak-agak fasa yang mana tu? Kita ada prahid, kita ada hid, kita ada fasa pemulihan, kita ada fasa subur. Okey, bagus. Ramai dah ingat tu, fasa subur. Okey, subur ni maksud dia apa tu? Fasa subur tu. Apa maksud fasa subur tu? Okey, selain daripada penebalan dinding uterus dan sebagainya. Okey, yang paling utama fasa subur ni apa sebenarnya? Belum, tak semestinya Aina. Tak semestinya berlaku persenyawaan. Salah konsep tu. Fasa subur ni apa dia sebenarnya? Okey, fasa subur ni yang paling penting ialah penghasilan ovari. Ovari menghasilkan ovum yang matang. Ovum yang matang. Okey, boleh faham? Jelas? Okey, itu yang dimasukkan dengan pengovulan. Okey. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok dekat fasa subur ni, kenapa pentingnya fasa subur ni? Ialah salah satu proses yang kita kenali sebagai pengovulan, di mana ovari menghasilkan menghasilkan ovum yang matang. Okey, ovum. O-V-U-M. Okey. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, berlaku sama juga dengan lelaki, tapi bagi perempuan ialah tiub falopio tersumbat. Okey. Okey, jelas tak tentang pengovulan ni tadi? Jelas tak? Okey, jadi cikgu minta jangan misconception bila sebut fasa subur tu ialah tempat waktu berlaku persenyawaan. Waktu berlaku persenyawaan tu belum lagi. Okey. Jadi kita kena ingat yang maksud pengovulan ni ialah penghasilan ovum yang matang. Okey? Okey, jelas ni? Ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu teruskan? Boleh? Okey, jelas Okey, sebab apa kalau proses pengovulan ni dia akan tetap berlaku. Okey, walaupun tidak berlakunya persenyawaan.
Okey, dia tetap akan berlaku. Okey, jadi dia adalah satu proses semula jadi. Okey, satu proses semula jadi yang ada pada perempuan. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, tadi yang cikgu sebutkan tadi, tiup falopio tersumbat. Okey, bila kita sebut tiup falopio ni, apa imajinasi atau gambaran yang kamu ingat tentang tiup falopio ni? Respon? Kita buat ulang kaji. Sambil tu kita buat ulang kaji dengan pembelajaran yang lepas. Bila cikgu sebut je tiup falopio tu, apa yang kamu faham kat situ? Apa yang ada perkara yang penting sangat berlaku dekat tiup falopio tu? Apa proses yang berlaku dekat situ? Okey, cepat. Boleh respon kat cikgu? Sebenarnya ada tadi dah clue tadi, ada orang bagi tahu dalam chat tu. Apa yang berlaku kalau kita dengar ayat tiup falopio tu? Boleh respon kat cikgu? Saya takkan gerak kalau kamu tak respon kat saya okey, apa yang berlaku dekat tiup falopio tu? Okey, ingat ke tak ingat ni? Kenapa ini agak slow sikit? Okey, ingat tahu ke? Okey, bagi jawapan. Okey, kalau tak tahu cakap tak tahu. At least saya tahu kamu ada masalah. Ni tak berdepan dengan cikgu je, kamu dengar suara cikgu je. Tahu ke tak tahu? Apa yang penting ni? Tiup falopio ni. Apa yang kamu dengar, ingat kalau keluar dalam soalan, okey, apa yang berlaku dekat tiup falopio tu? Boleh respon cepat. Kan cikgu cakap tadi, kena respon lah. Tahu atau tidak tahu. Kalau tahu, apa jawapan dia? Respon cepat. Tak tahu, Akid tak tahu. Okey, lain? Okey. Saya tak nak senyap. Kelas saya tak nak senyap. Okey, bila kita sebut tiup falopio ni, okey, yang paling penting sekali kamu kena ingat. Okey, ini biasanya kita fokuskan kepada pasangan yang dah berkahwin lah. Okey, iaitu berlakunya persenyawaan. Okey, Aina lupa dah. Dia dah bagi tahu jawapan dia kat tadi. Okey, kita ingat je tiup falopio tu ialah tempat berlakunya persenyawaan. Okey, boleh faham? Jelas? Okey, ini soalan-soalan yang biasa ditanya di dalam soalan peperiksaan. Okey, kat mana proses persenyawaan tu berlaku. Okey. Okey, jelas? Okey, hari ni kamu ulang kaji apa tu? Pengovulan. Okey, kamu belajar balik tentang satu proses penting yang berlaku di tiup falopio. Okey, kemudian yang seterusnya cervix yang rosak. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah ovum rosak dan tidak berfungsi. Okey, kita tengok pula rawatan. Okey, kegagalan pengovulan. Okey, biasanya mengambil pil hormon atau ubat kesuburan yang membantu pengovulan. Okey, yang ini biasanya akan dicadangkan oleh pakar perubatan yang kita kenali sebagai pakar sakit puan. Puan untuk perempuan, tuan untuk lelaki. Okey, kemudian yang seterusnya untuk proses yang kedua ni, masalah yang kedua ni, tiup falopio tersumbat, memotong bahagian tiup falopio yang tersumbat dan menyambung semula tiup falopio itu. Okey, kat sini
ia juga boleh melakukan persenyawaan in vitro. Okey, in vitro nanti kita akan bincangkan seterusnya. Okey, cervix yang rosak, okey, merawat kerosakan pada cervix secara pembedahan. Okey, dan yang akhir sekali, menggunakan ovum daripada penderma yang dimasukkan ke dalam tiub falopio wanita tersebut. Okey, ini adalah masalah dan juga rawatan bagi perempuan. Okey, jadi saya nak kamu ingat Okey, ada apa-apa nak tanya? Tanya kena tanya. Jangan senyap je. Okey, ada apa-apa nak tanya, kamu boleh tanya kat ruang chat tu. Okey. Okey, jadi cikgu minta maaf saya pun tak tahu apa masalah teknikal. Saya dah cari sepanjang minggu ni macam mana bila saya buat rakaman memang saya tak boleh dengar suara kamu. Okey. Okey, ada soalan tak nak tanya? Okey. Jelas? Jelas tak? Okey. Akid seorang yang jelas, lain? Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita tengok tadi, cikgu dah cakap tadi pasal IVF, iaitu in vitro. Kalau perkataan IVF ni ialah in vitro lah, ni samalah ni, in vitro. F ni maksud dia dalam bahasa Inggeris, fertilization. Okey, sama dalam bahasa Melayu dia ialah persenyawaan in vitro. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, definisi persenyawaan in vitro ialah suatu kaedah untuk mengatasi kemandulan. Okey, jadi kalau kita tengok gambar kat sini, ada dua gambar yang cikgu tunjukkan kat sini. Okey, yang pertama dia ada sperma. Okey, dia ada sperma ni, okey, dekat dalam satu tiub ni. Okey, dia akan masukkan ke dalam ovum. Okey, kamu nampak ni ovum okey, jadi dia akan masukkan ke dalam ni. Okey, kemudian dipindahkan kepada uterus perempuan. Okey, jadi bila dah bersenyawa, dah dimasukkan sperma dalam ni, okey, kemudian akan berlaku proses pembahagian sel. Okey, jadi kita boleh tengok dekat gambar yang sebelah sini. Jadi sel tu akan membahagi dengan banyak. Okey, jadi kalau kita tengok proses dia, okey, IVF ni, okey, wanita yang menjalani kaedah ini akan dirawat dengan terapi hormon untuk menghasilkan ovum. Okey, yang kedua, ovum-ovum dipindahkan dari ovari ke dalam media kultur. Okey. Okey, jadi dari ovari ni ovum akan diambil. Okey, sampel sperma diperolehi sama ada daripada pasangan wanita tersebut ataupun daripada bank sperma. Okey, kemudian ovum dan sperma dicampurkan untuk membolehkan persenyawaan berlaku. Okey, bila berlakunya persenyawaan, zygot terus membagi dan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio ditempelkan pada dinding uterus dan dibiarkan berkembang secara normal. Okey, ini adalah proses yang berlaku untuk IVF. Okey, jelas? Faham? Ada apa-apa nak tanya tentang IVF ni? Okey, jadi ini adalah salah satu proses merawat kemandulan. Okey, jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. Okey, jadi cikgu nak minta tolong bila cikgu minta respon tu kamu respon. At least cikgu tahu kamu faham atau kamu tidak faham. Okey? Jangan senyap je.
senyap ni ada bawa dua maksud. Dia lebih banyak kepada, kalau siapa senyap ni dia lebih banyak kepada benda tak tahu. Itu memang pengalaman cikgu lah. Okay, kalau tahu, kamu cakap tahu. Kalau kamu jelas, kamu cakap jelas. Okay, kena respon. Jangan senyap. Okay, kaedah pencegahan kehamilan. Okay, pencegahan kehamilan digunakan oleh pasangan yang telah berkahwin. Okay, untuk A, merancang sama ada mahu memiliki anak ataupun tidak. Okay, B, memilih bilangan anak. C, memilih masa untuk memiliki anak. Okay, ini kriteria-kriteria yang penting dalam proses pencegahan kehamilan. Okey, jadi janganlah pula kalau katakan proses ni selain daripada 3 ni, okey, jangan buat kita buat macam contoh berkahwin tapi tidak anak, tidak perlu anak lah, tak nak ada anak, tu tak boleh lah. Okey, itu antara contoh. Okey, itu tidak mengikut tentang pencegahan kehamilan. Okey, yang seterusnya ialah kaedah yang digunakan, okey, sama ada lelaki atau perempuan, bergantung. Jadi biasa kat sini lah macam cikgu cakap awal tadi, dia ada isu agama, okey, kemudian dia ada isu latar belakang sosial, okey, kemudian ialah pilihan mereka lah. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita tengok kat sini, yang pilihan mereka, okey, biasanya kalau di Malaysia, cikgu rasa dia sesuai bila pasangan itu mengalami masalah atau penyakit. Tu boleh kita buat pilihan. Okey, dicadangkan oleh doktor. Okey, ataupun latar belakang sosial. Okey, macam contoh katakan dia keluarga tu ialah bukan keluarga yang senang. Okey, tapi okey, jadi kalau dengan melahirkan anak yang ramai, jadi dia akan mengalami masalah, okey, tanggungan dan sebagainya. Okey, itu adalah dimaksudkan dengan latar belakang sosial. Agama saya nak kamu faham, memang faham lah kan, mesti berkahwin. Okey, itu syarat-syarat yang utama dia. Okey, kemudian kita nak tahu keturunan, nasab dan sebagainya. Okey, itu sangat penting pada kepercayaan agama. Okey, kemudian yang seterusnya ialah kaedah yang digunakan juga bergantung pada pasangan berkahwin sama ada ingin memiliki anak atau tidak pada masa hadapan. Okey, jadi biasanya kalau kita tengok kalau dekat bidang-bidang perubatan ni, okey, atau klinik kesihatan ni, dia akan tengok kalau katakan ibu tu dapat anak pada tahun ni, mana pada tahun depan digalakkan atau tidak digalakkan, dia mesti jarakkan anak lah, bagi masa untuk ibu itu pulih daripada kelahiran yang sebelumnya. Okey, itu antara contoh lah, okey, cara untuk pencegahan kehamilan. Okey, kaedah pencegahan kehamilan sementara. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, nampak tak? Slide ni boleh nampak tak? Dia agak terang sikit lah. Cikgu dah adjust cuba gelap, tapi tak berapa nampak. Okey, boleh nampak tak? Jelas tak? Okey, boleh bagi cikgu respon tak yang kaedah pencegahan kehamilan yang pertama ni? Kamu type kat sini, ruang yang pertama ni. Cikgu tak nak baca dulu. Okey, yang pertama ni apa? Okey, Aina tak nampak. Okey, Syafura pun tak nampak. Okey, tak nampak. Okey, cikgu memang dah agak lah sebab dia macam terang. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, dengar. Okey, kaedah pencegahan kehamilan. Okey, yang pertama ialah kaedah semula jadi. Okey, bila kita sebut kaedah semula jadi ni, contoh dia ialah kaedah beritma atau kaedah masa selamat. Okey, beritma ni biasanya dia akan tengoklah. Okey, biasanya fasa mana yang tak perlu dia nak menjalankan proses persetubuhan antara pasangan lelaki dengan perempuan ni. Okey, jadi kalau kita tahu, okey, kalau dia buat pada masa fasa subuh, dia pasti akan akan berlakunya proses persenyawaan dengan cepat. Okey, jadi dia mungkin akan buat pada fasa-fasa yang lain. Okey.
Okey, itu antara maksud kaedah semula. Jadi, yang kita kenali sebagai kaedah berikmah atau kaedah masa selamat. Okey, kemudian kaedah penghalang. Okey, yang kedua ni kaedah penghalang, iaitu menggunakan kondom atau menggunakan diafragma atau kubah. Okey, kondom ni biasanya digunakan oleh lelaki. Okey, diafragma atau kubah ni digunakan oleh perempuan. Okey, bagi kondom, okey, maksud dia atau penerangan dia ialah sarung getah nipis yang menghalang sperma daripada memasuki faraj. Okey, itu kondom. Okey, bagi diafragma atau kubah, kubah getah berbentuk separa bulatan, okey, dengan spring logam dikelilinginya yang dipasang merentangi bukan uterus. Okey, diafragma menghalang sperma daripada memasuki cervix. Okey, biasanya dia akan tutup pada bahagian cervix. Okey, itu adalah kaedah penghalang. Ada dua, kondom dan juga diafragma atau kubah. Okey, kemudian yang ketiga kaedah mechanical. Okey, iaitu alat kontraseptif dalam uterus. Okey, yang kita kenali dia sebagai IUCD. IUCD. Okey. Okey, lingkaran plastik atau gelung logam yang diletakkan dalam uterus oleh doktor. Okey, alat ini menghalang penempelan embrio pada dinding uterus. Okey, ini adalah IUCD. Okey, kaedah hormon. Okey, contoh. Okey, pil pencegah hamil, okey, mengandungi hormon seks wanita, okey, yang menghalang pengovulan. Okey, atau satu lagi ialah implan. Okey, kalau implan ni mengandungi hormon seks wanita yang menghalang pengovulan menjadi mucus cervix lebih pekat yang menghalang pergerakan sperma ke arah ovum. Okey, yang terakhir sekali ialah kaedah kimia. Kaedah kimia ni dia macam racun serangga. Okey, yang kita kenali dia sebagai spermicide. Okey, spermicide ni sebenarnya akan disapukan kepada faraj perempuan lah. Okey, jadi mana kat sini bila sperma masuk je terus sperma tu akan dibunuh atau dimusnahkan. Okey, bahan kimia dalam bentuk buih, krim atau jeli membunuh sperma. Okey. Okey, jadi ini adalah maksud kaedah-kaedah pencegahan kehamilan. Okey. Okey, jadi cikgu nak buat sedikit hentian kat sini lah. Saya nak tengok kamu jelas atau kamu dengar atau kamu faham Okey. Okey, cikgu nak tanya soalan. Okey, ada berapa kaedah pencegahan kehamilan? Okey, respon dekat dalam chat. Ada berapa kaedah pencegahan kehamilan? Respon dalam chat. Soalan tadi yang kiri kanan semua. Okey, bagus. Okey, kalau cikgu tanya contoh kaedah mechanical. Okey, ada berapa kaedah dia? Okey, contoh kaedah mechanical ada berapa? Okey, bagus. Okey, contoh kaedah penghalang ada berapa? Okey, Aina ada 2 sahaja. Okey, kaedah penghalang tu ada 2. Okey, kalau kaedah penghalang ni dia fokuskan kepada jantina apa dan apa? Sebutkan jantina dia. Kalau kaedah penghalang ni ada 2. Okey, betul. Tapi dia fokuskan kepada jantina yang mana? Jantina cikgu nak sebut. Okey, lelaki saja. Okey. Okey, bagus. Okey. Kalau cikgu tanya kaedah semula jadi
Apa nama contoh kaedah dia? Apa nama contoh dia? Kaedah semula jadi. Cepat-cepat respon. Kaedah masa selamat. Okey, ada nama dia. Safura ada nama dia. Okey, okey, bolehlah. Okey, kaedah masa selamat. Okey. Tapi dia yang paling baik sekali kita kena kenal dia ialah sebagai kaedah beritma. Beritma. Cikgu rasa macam tak jelas. Okey, cikgu tulis kat sini. Beritma. Okey. Okey. Okey, kaedah beritma. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi saya nampak kamu jelaslah. Okey, nanti kamu cek balik nota-nota ni dalam Google Classroom. Siapa dah buka Google Classroom? Siapa dah cuba buka Google Classroom? Apa yang ada dalam Google Classroom tu cikgu dah letak? Semua dah dapat kan Google Classroom punya ID kan? Betul? Okey, jadi sebenarnya kalau kamu rajin buka Google Classroom tu, nota pembelajaran yang lepas dalam bentuk PowerPoint semua cikgu dah masukkan dalam tu. Okey, jadi kamu boleh rujuk balik. Okey, okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, boleh respon. Jangan senyap. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, cikgu harap jelaslah Okey, jadi saya minta tolong bila tanya pasal kaedah ni jangan kamu silap sebab ada pun pelajar-pelajar yang lepas bila dia tanya contoh kaedah, dia bagi kaedah. Macam contoh dia kata tidak menggunakan apa-apa peralatan. Okey, bagikan nama satu contoh kaedah contoh untuk menghalang kehamilan tu. Dia tiba-tiba dia bagi kaedah semula jadi. Tu kita tak nak lah kat situ. Okey, dia mesti ayat dia mesti contoh kaedah beritma. Okey. Okey, jadi kamu kena bagi contoh Kalau dia tanya kaedah berapa kaedah pencegahan kehamilan, okey betul lah kamu boleh bagi, tapi kalau dia minta contoh kamu bagi contoh. Jadi faham tentang kehendak soalan lah. Okey. Okey, ini adalah antara contoh kawalan pencegahan kehamilan. Okey, jadi kamu boleh tengok kat sini. Okey, ni IUCD yang dimasukkan ke dalam faraj perempuan. Okey, jadi dia akan tutup pada bahagian cervix. Okey, boleh nampak tak gambar ni? Boleh? Okey, sekarang ni cikgu ceritakan tentang kaedah IUCD. Okey, boleh nampak tak gambar ni? Okey, nampak tak kerja ni? Okey, jadi yang IUCD ni akan dimasukkan ke dalam ni. Okey, jadi dia akan tutup bahagian cervix. Okey, bahagian bawah ni adalah bahagian cervix. Okey, jadi maknanya pada perempuan. Okey, kemudian ini adalah diafragma kubah. Okey, jadi dia akan tutup pada bahagian cervix. Ini bahagian faraj, ini adalah bahagian cervix. Okey, ini kubah ni. Okey, jadi mana kat sini sperma tak boleh masuk. Okey, yang ini adalah kondom. Okey, kondom ni adalah untuk lelaki. Okey, kemudian implan. Okey, biasa ni adalah diletakkan pada lengan perempuan lah. Okey, dekat mana dia buat pembedahan sikit kat sini. Okey, kemudian dia akan implan kat sini. Okey. Okey, jelas? Nampak macam mana proses dia? Cikgu takut gambar tu tak berapa jelas sebab dia kecil.
Boleh nampak tak? Setiap satu tu cara atau kaedah yang digunakan. Okey. Boleh? Okey, bagus. Okey, kaedah pencegahan kehamilan. Okey, yang pertama kita tengok kat sini, konsep yang kita kena kuasai yang pertama ialah hanya sesuai diaplikasikan kepada pasangan yang telah berkahwin. Okey, jadi cikgu ambil kat sini ialah ni konsep dekat negara kita sahaja Okey, tapi kalau dekat negara luar ada yang tak berkahwin pun gunakan konsep pencegahan kehamilan. Tapi saya tak nak letakkan isu tu kat sini lah. Okey, jadi kita ingat kita fokuskan kehamilan ni maknanya kita kena jaga nasab. Mesti adalah secara berkahwin. Okey, kemudian yang kedua ia adalah sebahagian konsep merancang merancang keluarga. Itu typo error tu, merancang keluarga. Okey, jadi fokus utama mencegah kehamilan ni sebenarnya untuk merancang keluarga. Okey, jadi kalau kita tengok apa yang kita fokuskan tadi. Yang pertama sekali, kita kena tengok perkembangan sosial. Ada masalah sosial lah. Kita tengok kalau orang tu dia ada sumber kewangan yang sangat baik, tak apalah dia boleh dapatkan anak yang ramai. Berbanding kepada yang mempunyai pendapatan yang rendah. Jadi kita takut apa yang kerajaan takut mungkin bila katakan sumber pendapatan tu rendah, bilangan anak yang ramai, kita takut nanti anak-anak tu akan terabai. Terabai tu banyaklah keadaan terabai dia tu. Maknanya terabai daripada segi pemakanan yang berzat dan sebagainya. Kalau makan yang tak cukup zat boleh menyebabkan penyakit. Lepas tu mungkin akan datang kesukaran kepada ibu bapa tu untuk menyekolahkan anak dan sebagainya. Itu antara contoh lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, merancang keluarga, menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan yang diingini oleh pasangan tersebut. Jadi yang penting kat sini kalau daripada segi perubatan, jarak kehamilan ni sangat penting. Jadi dia kalau boleh dia tak nak keluarga tu dia mempunyai anak tu yang dilahirkan secara berturut-turut. Jadi dia akan menghadapi masalah pada ibu yang melahirkan anak. Kemudian ibu dan bayi harus mengetahui faktor-faktor keperluan semasa hamil. Jadi ibu dan bayi harus mengetahui faktor-faktor keperluan semasa hamil. Dan akhir sekali, dari itu wanita adalah digalakkan mengamalkan kaedah perancang keluarga yang berkesan. Ini konsep asas yang kita kena kuasai. Kena faham. Dia tak semestinya perempuan je kena faham. Lelaki pun perlu faham. Konsep pencegahan kehamilan ni. Kemudian yang seterusnya, masa yang sesuai untuk wanita hamil. Jadi biasanya dicadangkan oleh pakar-pakar perubatan ialah antara 20 hingga 35 tahun. Kelahiran anak terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun. Itu diperlukan konsep pencegahan kehamilan tu, merancang. Mempunyai masalah perubatan yang terkawal dan optima. Dan tidak mempunyai penyakit yang menjejaskan kesihatan ibu dan bayi. Dan akhir sekali ialah pasangan ingin mempunyai anak. Jadi ini tak kisah kalau siapa yang nak anak. Jadi syarat dia kamu kena patuhilah. Ini adalah waktu-waktu yang sesuai untuk wanita itu hamil. Kaedah mencegah kehamilan ialah melibatkan proses pemandulan. Pemandulan secara pembedahan. Jadi kita tengok ada 2 proses kat sini. Yang utama
ialah vasektomi. Okey, dan satu ligasi. Okey, ligasi. Okey, vasektomi ni kalau kita tengok kat sini diaplikasikan pada lelaki sahaja. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, kedua-dua duktus sperma dipotong dan diikat supaya sperma dari testis tidak dipancutkan semasa ejakulasi. Okey, ni ejakulasi ni maknanya semasa berlakunya persetubuhan. Okey. Okey, jadi mana sperma atau zakar tu, okey, dia akan salurkan sperma ke dalam paras perempuan. Okey, jadi dia nak elakkan berlakunya ejakulasi. Okey, kemudian diaplikasikan pada perempuan untuk ligasi. Okey, kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat menyebabkan ovum yang dibebaskan oleh ovari tidak dapat melalui tiub falopio. Okey, ini kalau kita kena tengok kat sini lah. Okey, jadi kita dah cakap tadi, masa cikgu cakap tadi, tempat yang paling penting ialah persenyawaan, ialah tiub falopio. Okey, jadi kamu kena ingat jadi mana bila kita sebut tiub falopio ni, banyak perkara-perkara yang boleh berlaku. Okey, yang pertama, iaitu proses persenyawaan boleh berlaku, dan satu lagi ialah proses ligasi juga akan berlaku di sini, di mana proses berlakunya pemotongan atau diikat di kawasan tiub falopio tersebut. Okey, jelas? Atau cikgu pergi terlampau laju? Faham tak? Okey, boleh ikut tak? Okey, boleh respon? Okey, kalau tak jelas cikgu akan ulang balik. Boleh? Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh cikgu teruskan? Okey. Jadi cikgu harap kamu faham lah Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini adalah proses vasektomi. Okey, yang dijalankan pada lelaki. Okey, kemudian kita tengok kat sini, dia akan tarik kat sini. Okey, kemudian dia akan ikat. Okey, dan potong. Okey, ini adalah vasektomi yang berlaku pada, yang dijalankan pada lelaki. Okey, jadi dia akan tarik, dia akan potong. Okey, kemudian dia akan matikan sebelah sana. Okey, kemudian yang satu lagi akan dimasukkan semula ke dalam. Okey, ini proses vasektomi. Okey. Boleh nampak tak? Pergerakan ni, animasi ni boleh nampak tak? Animasi tu, vasektomi. Pembedahan tu yang dijalankan tu. Boleh nampak tak? Okey, bagus. Okey, kemudian ni adalah ligasi. Okey, yang dijalankan pada perempuan. Okey, nampak ni? Tiub fallopian. Okey, kemudian dipotong atau diikat. Okey, diikat. Kemudian dipotong. Okey. Okey, jelas? Okey, boleh nampak animasi untuk ligasi. Okey, boleh? Okey, animasi bergerak ni boleh nampak tak tadi? Tak ada yang ni ada. Okey. Jadi cikgu rasa jelas Okey, ligasi ni. Vasektomi pun kamu jelas Okey, mana semuanya dia di bahagian-bahagian saluran-saluran yang utama tadilah. Okey, akan dibuat pengubah suaian. Okey, kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila sistem pembiakan menghadapi masalah. Okey. Okey, sekarang ni cikgu bagi masa 2 minit. Okey, kamu nampak iklan tu. Okey, jadi lepas 2 minit cikgu akan tukar setiap iklan ni. Lepas tu saya nak kamu respon. Okey, saya nak tengok apa yang kamu faham.
Okey, tengok je. Okey, saya rasa memang tak berapa jelas lah tulisan-tulisan ni. Okey, kamu nampak je ikon gambar-gambar atau dia punya iklan-iklan yang besar ni. Huruf yang besar ni. Okey, kamu tengok, kamu perhatikan. Lepas tu saya nak setiap orang wajib respon. Apa yang kamu faham? Okey. Okey, ni iklan yang pertama. Okey, ini iklan yang kedua. Okey, siapa yang dah faham? Okey, boleh respon. Okey, apa yang kamu boleh faham bila iklan ni dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Okey, apa yang kamu boleh faham? Cikgu nak kamu terus type dalam chat. Okey, boleh mula daripada sekarang. Okey, bila kamu nampak iklan tu, apa yang kamu faham? Okey, cikgu nak respon, setiap orang kena respon. Okey, jadi siapa nak tengok iklan yang pertama tadi, cikgu buka balik. Okey. Okey, cikgu nak kamu respon apa yang kamu nampak daripada dua iklan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, apa yang kamu nampak? Apa yang kamu faham? Okey, cepat. Ini gagal kelas kita, tak sampai 9 orang pun. Baru nak masuk. Okey, boleh respon dengan dua iklan yang cikgu keluarkan tadi. Okey, iklan ni cikgu ambil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, apa yang kamu boleh faham daripada kamu tengok brosur atau iklan ni? Apa yang kamu boleh nampak? Apa yang kamu boleh faham? Apa yang boleh kamu tafsirkan? Apa yang kamu boleh analisis? Kenapa kerajaan buat iklan ni? Okey, saya nak tu benda-benda ayat-ayat ni. Why? Okey, kenapa? Mesti ada dalam kepala kamu tu. Okey, cepat-cepat respon. Kenapa? Mengapa? Apa yang kamu faham? Apa yang kamu boleh analisis daripada iklan tu? Okey, cepat. Saya nak kamu bergerak ni. Kita ada sikit lagi. Cancer. Okey. Okey, apa? Okey. Aina cuba buat ayat yang baik sikit. Daripada umum sangat. Okey, cuba kita belajar buat ayat penuh. Okey, Aina je respon ni, yang lain mana ni? Senyap je. Okey, clue dah ada dah tu. Okey, bagus. Afiq bagus, Syafura bagus. Aina okey, tapi ada dah clue kat situ. Tapi buat ayat yang penuh. Okey, rumusan ni cikgu nampak apa yang kamu nampak. Okey. Lain cepat. Lain. Sikit sangat respon ni. Kelas kita dah lah ramai yang tak ada. Kelas rancangan khas KRK pun ada 9 kat sini, ada tolak 2 cikgu punya apa? Bagi cikgu ada 7 orang je. Jadi mana lagi kita punya 11 orang sahabat kita ni. Nanti kejap lagi yang cikgu nak call lah siapa yang tak selalu masuk kelas ni.
Okey, cepat buat rumusan. Okey, yang kamu faham? Okey, tak ada dah, senyap je. Kalau cikgu bagi masa ni lambat sangat ni. Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok kat sini, okey, nampak dia ialah penyakit kanser ni adalah penyerang utama bagi kedua-dua jantina, betul? Okey, tak kisahlah kanser apa, prostat ke, cervix ke dan sebagainya. Okey, dia banyak lagi jenis-jenis kanser ni. Okey, jadi kanser ni sangat berbahaya kepada kedua-dua jantina. Itu sebabnya kalau kita tengok Kementerian Kesihatan ni dia selalu keluarkan iklan berkait rapat dengan kanser. Jadi cikgu jarang tengok lagi dah dekat TV ni, dah jarang tengok. Banyak kepada iklan yang ada pada pusat kesihatan dan sebagainya. Okey, jadi ni adalah kita punya maksudlah apa yang dikeluarkan oleh iklan KKM ni. Okey, jadi kepentingan yang kita perlu ambil kat sini, okey, ialah pemeriksaan kesihatan. Okey, jangan tunggu sakit baru nak periksa. Jadi mana kita kena buat awal lagi. Jadi apa yang dicadangkan kat sini ialah setiap individu digalakkan membuat pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan secara berkala. Tapi cara yang terbaik pada cikgu pun kalau dikatakan melebihi 40 tahun ni pun tidak sesuai juga. Sebenarnya kalau pendapat saya, okey, lagi cepat kamu sedar, okey, seawal macam mana yang kamu ni katakan kalau kamu ada duit, okey, tak sebenarnya ada duit, kamu kalau tak ada duit pun kamu boleh pergi klinik kesihatan kerajaan kan. Okey, jadi kamu boleh cek kamu punya kesihatan. Okey, jadi kat sini tujuan utama dia, okey, yang ni yang umur 40 tahun lebih ni dicadangkan. Okey, tapi sebenarnya pada saya lagi awal lagi kamu boleh buat pemeriksaan kesihatan itu adalah lebih baik. Okey, bagi macam contoh, kalau kita di peringkat-peringkat awal ni, kita tengok dia tak sesuai tunggu 40, kadang-kadang kita tengok umur 30 pun boleh ada serangan penyakit dan sebagainya. Sebab kenapa? Sebab umur awal, umur muda ni dia tak buat atau tidak jalankan pemeriksaan kesihatan. Okey, tujuan utama dia ialah untuk mengesan simptom awal penyakit kronik. Yang kita takut penyakit kronik lah. Kalau penyakit-penyakit biasa ni kita boleh rawat. Okey, jadi salah satu tadi apa penyakit dia? Iklan tadi tunjuk apa penyakit dia tadi? Yang kronik tu. Respon sikit kat dalam chat. Apa penyakit yang kronik tu? Cepat respon. Apa penyakit kronik tadi? Iklan tadi. Penyakit apa ya? Okey. Kanser cervix, kanser prostat. Okey. Okey, jadi cikgu tengok orang yang sama je respon. Yang lain ni ada yang senyap je. Okey, dia jadi pasif. Cikgu dah cakap, cikgu akan bagi markah pertimbangan profesional. Saya tak nak kamu senyap. Kalau kamu senyap, cikgu tak tahu input kamu ada kamu faham ke tak faham. Okey, itu beza dia. Okey, SSM ni macam ni, memang akan tengok perkembangan kamu. Okay, kalau kita tak nak lagi pelajar kelas cikgu ni senyap je. Okay. Saya akan nilai. PBD saya akan nilai. Saya tengok siapa yang asyik nama tu asyik lekat dekat kepala cikgu sebab asyik bagi respon jawapan. Bagi kerjasama, buat kerja-kerja yang cikgu suruh buat. Jadi cikgu akan ingat lah. Okay, lepas tu cikgu boleh buat pertimbangan lah sebab ada input daripada kamu. Okay. Jadi tolong respon. Cikgu tak kisah kamu buat salah tak apalah, kita betul kan. Itu tujuan kita kat sekolah. Okey, boleh? Okey, so tu pemeriksaan kesihatan. Okey, jadi kalau kita tengok biasanya kalau penyakit kronik ni, okey, sebenarnya yang antara yang paling banyak di Malaysia ialah penyakit kanser payudara. Okey, kamu tengok yang sini gambar Raja yang petang ni penyakit kanser payudara. Okey, jadi tiba-tiba ada berlaku pertumbuhan sel yang sangat banyak.
Okey, ini adalah dipanggil kanser payudara. Okey, kemudian kanser rahim. Okey, rahim atau kadang-kadang rahim itu adalah nama lama. Tapi kanser uterus. Ni yang berlaku ni. Okey, boleh berlaku dekat sini, boleh berlaku kat sini dan sebagainya. Sama juga ni, kamu tengok ni macam pertumbuhan sel dekat payudara ni. Okey, dia juga boleh berlaku pada uterus. Okey, cervix tadi kamu dah tengok pada bahagian bawah ni, yang berwarna putih ni. Okey, akan berlaku pertumbuhan dan sebagainya. Okey, kemudian bagi lelaki, kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat biasa macam ni. Okey, tapi bila dah ada kanser, dia akan membengkak. Jadi bila membengkak, apa akan berlaku? Salur kencing atau uretra kita ni akan tersekat. Jadi air kencing tu tidak boleh dikeluarkan dengan mudah. Okey, mungkin akan berlakulah mana macam ni cikgu nak cakap ni, mana dia boleh kerap mengeluarkan air kencing dan sebagainya lah. Okey, sepatutnya kalau yang biasa dia akan keluarkan je air kencing atau urea tu dengan cepat je. Okey, lepas tu mungkin akan tunggu masa yang lama sekali lagi baru nak keluarkan air kencing tu. Okey, ambil masa yang lama. Tapi kalau yang ada kelenjar prostat ni, air kencing dia macam mana cikgu nak cakap air kencing dia tak keluar habis dan sebagainya lah. Okey, dan kita tahu air kencing tu adalah satu benda yang toksik pada tubuh badan. Okey, Okey, rujuk keratan akhbar berikut. Okey, cikgu nak kamu tengok keratan akhbar. Okey, ni cikgu ambil daripada surat khabar lama. Okey. Tak berapa nampak sebenarnya ni. Okey. Okey, apa rumusan yang anda boleh buat daripada paper tadi? Kamu nampak, apa yang kamu boleh nampak? Apa rumusan? Yalah, walaupun tak baca lah, tulisan dia sangat kecil. Kamu nampak je tajuk tu yang ada dalam surat khabar tu, apa yang kamu boleh buat rumusan? Okey, apa rumusan yang kamu dapat? Sama tak dengan iklan brosur tadi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan tadi? Okey, kebanyakan perempuan boleh mengidapi kanser. Okey, kalau cikgu tanya kenapa jadi macam tu? Sebab jarang melakukan pemeriksaan kesihatan yang awal. Okey, nanti tarik dah respon dah tu. Okey, yang lain. Okey, lain. Okey, bagus. Okey. Tarik yang lah Syafura, tarik Aina, Afiq, Akid, orang yang sama je ni, orang yang lain ni. Ada yang senyap daripada mula sampai habis. Okey, apa rumusan yang kamu boleh dapat? Okey, yang dah respon alhamdulillah lah. Yang belum ni, apa yang kamu boleh nampak? Apa yang kamu boleh faham? Apa yang kamu boleh analisis? Kekal senyap Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, semuanya berkaitan dengan kanser. Okey, ini adalah salah satu penyakit pembunuh utama bagi rakyat Malaysia, terutamanya golongan perempuan. Okey, jadi kamu kena ingat kat situ, itu antara contoh-contoh lah. Okey, sebenarnya kita tengok, penyakit kronik ada berapa tadi? Saya nak tanya pula lah. Ada berapa penyakit kronik dia? 4. Okey. Yang lain ni mana? Okey, saya nak penyakit ada kronik atau ada 4. Okey, namakan salah satu penyakit tu. Mana dari hijau? Kalau kita mata angin dari mana dari?
Okey, kanser payudara. Bagus. Yang lain? Tak nak ambil kanser payudara. Okey, lagi? Dia macam ni tadi dia. Dan Yang lelaki. Cikgu nak dengar lelaki je. Masalah kanser apa pada lelaki ni? Lelaki je jawab. Pelajar lelaki. Kanser apa? Lelaki je jawab. Kanser prostat. Kanser prostat. Okey, apa kanser simptom bagi kanser prostat? Cikgu sebutkan tadi. bank sini kan. Betul tak? Dia kata abang bank dari Bukit Jong, dari Bukit Jong. Kau kena buat mata angin dari sini. Utara, selatan, timur, barat. Apa simptom dia? Kalau orang lelaki tu kena kanser prostat, ni lelaki dengan perempuan boleh jawab. Apa akan berlaku? Apa simptom ni yang cikgu dah sebut tadi? Senyap dah ni. Okey, perkumuhan air kencing dia akan terganggu. Tu antara yang paling penting sekali lah. Maknanya dia nak buang air kecil tu atau buang air kencing tu daripada tubuh badan dia. Jadi lambat. Okey, sepatutnya mungkin 2-3 kali je. Tapi dia bila sebabkan ada je masalah kanser prostat ni, mungkin berulang-ulang kali. Ada sampai satu masa dia nak kencing tapi tak, rasa nak buang air kecil tapi tak boleh keluar. Okey, itu semuanya adalah simptom kanser prostat. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, di Malaysia wanita yang berumur 30 tahun ke atas dan telah berkahwin digalakkan menjalankan ujian pap smear setiap 3 tahun sekali bagi mengesan kehadiran sel-sel kanser pada pangkal rahim. Okey, jadi yang ni kena ingat kalau nak buat ujian pap smear ni hanya untuk perempuan yang dah berkahwin sahaja. Jangan yang lelaki, yang lelaki pula. Perempuan yang tidak berkahwin perempuan yang tidak berkahwin tak boleh buat ujian pap smear. Kau pergi tiba-tiba yang kamu nak kata dengan adanya willing untuk buat pemeriksaan kesihatan, kamu jumpa doktor tapi kamu tak berkahwin lagi, tiba-tiba nak buat pap smear. Jadi maknanya doktor dia takkan buat lah, dia tidak akan terima. Okey, jadi kamu kena ingat tu Okey, jadi pemeriksaan kesihatan secara berkala mengurangkan risiko menghadapi masalah kesihatan yang kronik yang mungkin melibatkan kos rawatan yang tinggi. Jadi kalau kita biarkan je, jadi biasalah kalau kita tengok dalam kehidupan dekat Malaysia ni, kalau orang tu kena je penyakit, memang tahap dia dah teruk sangat. Dia bukannya lagi tahap-tahap yang orang kata boleh diselamatkan dan sebagainya. Okey, itu antara contoh lah. Cikgu pun risau juga. Okey, jadi mungkin jadi cara yang terbaik ialah jalankan pemeriksaan kesihatan. Okey, boleh ni faham? Okey, soalan cikgu. Siapa yang lebih kena kanser ni? Jantina mana yang lebih kena kanser ni? Okey, perempuan. Okey, jadi kamu kena faham Okey, jadi kat sini cikgu cadangkan. Okey, jadi kalau sebab perempuan ni mestilah jalani pemeriksaan kesihatan yang kerap. Okey, jangan tak buat langsung lah. Okey. Okey, penilaian. Okey, keluarkan buku nota, buku catatan kamu. Okey, salin soalan ni. Okey, kemudian okeylah kita akan naik. Cikgu nak tengok soalan-soalan ni dibuat dalam buku SC berapa tu? Buku latihan yang mana? Okey, SC 2. Okey. Jadi saya nak tengok dekat buku SC 2. Okey, jadi balik naik sekolah saya nak tengok SC 2, saya nak tengok SC 1 sampai bab mana dah kamu buat.
Okey, sepatutnya kita dah sampai bab 4.6. Okey. Jadi kita nak lengkapkan dah bab 4 ni pada minggu depan. Cikgu tengoklah macam mana. Okey, jadi kita dah boleh masuk bab 5 dah bab yang baru. Okey, jadi siapa yang dah salin kamu cakap dah. Okey, sudah cikgu. Okey. Okey, siapa yang belum salin, okey teruskan sampai siap. Okey, bagus Aina. Okey. Okey, cikgu nak ulang balik. Okey, siapa yang dah siap tu bagus. Alhamdulillah. Okey, cikgu nak tanyalah apa tugasan yang perlu dihantar kat cikgu? Cikgu bagi tugasan ni minggu lepas, dah seminggu dah ni. Ada seorang je baru hantar. Okey, lepas tu kena ingat bagi kelas cikgu ni ada lagi satu projek video ketumpatan tu ramai tak hantar. Okey, jadi cikgu harap kamu hantarlah Kalau tidak macam mana cikgu nak nilai markah tu. Okey, apa projek kita yang terkini? PBL kita yang terkini apa dia? Boleh respon kat cikgu tak? Cikgu takut kamu ni terlupa. Okey, betul Aina. Okey. Okey, sekarang ni yang ada kat sini. Okey, yang ada kat sini. Cikgu nak kamu jujur dengan cikgu. Okey. Siapa yang... Okey, saya ada... Sebenarnya kita punya projek tu ada dua. Satu projek PBL untuk ketumpatan. Okey, dan satu lagi ialah pemilihan susu ibu atau susu formula. Okey, ada dua tu. Tugasan kamu tu. Okey, jadi saya nak... Okey, nombor satu tu video ketumpatan. Nombor dua, video untuk pemilihan susu tadilah. Okey, jadi saya nak kamu respon kat sini. Okey, nombor satu, siapa yang dah hantar? Saya dah hantar, kamu tulis. Okey, jadi nombor satu, kalau siapa tak hantar, tulis tak hantar. Tak hantar lagi. Okey, kemudian nombor dua tu cikgu nak tengok tahap mana dah kamu buat kamu punya PBL tu. Okey. Okey, boleh respon sekarang, cikgu nak tengok. Okey, boleh respon kat cikgu. Saya nak ada jawapan, mesti ada 8 orang kat sini. Saya nak tengok isu. Okey. Kamaro dah cuba buat? Dah cuba buat? Okey, jadi tak faham boleh personal message dengan cikgu. Okey, buat. Saya takut macam ni. Kalau kamu tangguh-tangguhkan kerja, jadi kerja tu akan jadi bertambah banyak. Okey, tengok Aina dah cakap sini, dah ada, saya dah hantar. Okey, kamu boleh berkomunikasi antara satu sama lain lah. Kamu boleh tanya Aina. Okey, kamu boleh tanya saya pun tak ada masalah. Okey. Saya dah tengok dah video Aina. Okey, Alhamdulillah. Nanti kamu boleh tengok lah. Saya akan masukkan ke dalam video simpanan pentaksiran murid saya punya lah. Okey, dalam YouTube. Jadi kamu boleh tengok. Okey, jadi saya kamu buat kamu buat. Okey. Okey, ada lagi tak? Okey. Okey, saya yang risau yang tak masuk kelas ni. Okey, okey, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tengoklah kalau sempat nanti cikgu masukkan contoh video Aina tu. Video Aina cikgu dah bagi markah. Okey, cikgu tengok tadi. Okey, dah okey dah. Memang sangat baik. Okey, jadi kamu buat. Kamu cuba buat yang terbaik. Okey.
Okey, apa Aina? Apa soalan dia? Okey, boleh type kat chat. Saya masih tak jumpa jenis vitamin yang tidak terkandung dalam susu ibu. Okey. Nanti kita bincangkan. Selepas semua orang hantar video, nanti kita akan bincangkan. Okey, sebenarnya banyak. Okey, Aina boleh pergi check. Okey, semak. Okey. Okey, saya bagi kamu explore dulu. Okey, kamu tengok dekat Google tu, dia ada scholar. Kamu type je scholar kat situ, kamu cari. Kat situ ada berkait rapat tentang kajian-kajian yang tak ada pada susu ibu tu. Okey? Okey, boleh Aina? Cari dulu. Dekat scholar ada. Kamu tengok yang selalu Google biasa tu Google biasa. Kamu boleh tengok scholar. Scholar tu ialah semua ilmiah. Dia bukan cakap kosong. Dia adalah kajian-kajian Okey, Google biasa tu memanglah. Okey, lain? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada cakap tak ada. Cikgu senang, cikgu tahu dah nak tutup. Kalau kelas ni banyak tak ada, boleh cikgu buat ujian. Peksa. Untuk kelas cikgu je lah sebab dia tak ada sangat soalan ni. Boleh tak? Okey. Aina kata boleh. Boleh cikgu buat ujian? Yang lain? Selain daripada Aina ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, nanti cikgu akan buat ujian. Ujian kelas kita je lah. Jangan cakap untuk kelas yang lain. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti kat sini. Okey, nanti kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum.